أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa kabar murid-murid yang dirahmati Allah sekalian? Ustaz harap semua dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Jadi hari ini kita teruskan lagi pembelajaran kita pada tajuk yang ke-12 bahagian dalam bidang fiqh, iaitu perkahwinan. Unit yang pertama, perkahwinan. Setiap kali Ustaz mengajar tajuk ni, kebiasaannya tajuk ni lah yang paling disukai oleh murid-murid. Senyum-senyum sendiri kalau kalau belajar tajuk ni. Okay, insya-Allah kita akan melihat tajuk ini secara terperinci, berkaitan dengan perkahwinan. Murid-murid boleh merujuk dalam buku teks tingkatan 5 pada muka surat 99. Okey, baiklah murid-murid dirahmati Allah sekalian. Kita teruskan sesi kita pada pagi ini dengan unit yang pertama, iaitu perkahwinan. Apakah itu perkahwinan? Maksud perkahwinan ialah akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan mengikut hukum syara. Akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan mengikut hukum syara. Itulah maksud perkahwinan, ya murid-murid rahmatullah sekalian. Okey. Terusnya dalil. Dalil pada Al-Quran daripada surah An-Nur ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Maksudnya, dan kahwinkanlah orang bujang dalam kalangan kamu dan orang-orang soleh daripada hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan. Ini dalil perintah ataupun suruhan perkahwinan itu, berkahwin. Baiklah murid-murid, seterusnya dalil yang kedua daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum, fa innahu lahu wija'." Riwayat Abu Daud. Maksudnya, wahai pemuda, sama ada pemuda atau pemudi, samalah tu. Sesiapa yang berkemampuan dalam kalangan kamu menyediakan belanja kahwin, maka hendaklah berkahwin. Kerana berkahwin itu dapat menutup pandangan daripada melihat maksiat dan memelihara kemaluan daripada melakukan zina. Sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu dapat mengurangkan hawa nafsu. Ini dalil daripada hadis Nabi SAW berkaitan dengan perkahwinan. Baiklah murid-murid rahmatullah sekalian, kita teruskan lagi. Kita bicarakan berkenaan dengan hukum berkahwin. Hukum berkahwin ini ada 5. Harus, sunat, wajib, makruh dan haram. Baiklah, kita tengok yang harus. Yang harus ialah tiada desakan atau halangan untuk berkahwin. Ini relax saja. Okey, sunat, mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Dia sudah mampu dan mau berkahwin. Dan dia boleh menyediakan nafkah zahir dan batin. Itu orang yang sunat berkahwin. Okey, macam mana yang wajib? Wajib pula bimbang akan terjerumus ke dalam kemaksiatan sekiranya tidak berkahwin dan mampu memberikan nafkah zahir dan batin. Ini ingat mau kahwin saja. Tidak dapat tahan sudah. Jadi kena kahwin. Tapi dengan syarat dia apa? Dia mampu memberi nafkah dan zahir dan batin. Biasanya kalau sudah bekerja lah, sama lah macam sunat. Bekerja ada duit sendiri. Kalau murid-murid lagi, kamu masih lagi di sini, harus. Tidak ada desakan pun. Atau tidak halangan pun untuk berkahwin. Belum ada desakan.
Sunat pun belum masuk. Okey ya. Murid-murid dan sekalian, kita teruskan lagi. Hukum yang seterusnya, makruh. Makruh macam mana makruh ni? Mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi tidak mampu memberikan nafkah untuk pasangan seperti mengidap mati pucuk atau berpenyakit. Makruh tidak dibencilah. Makruh. Ada penyakit tu sebab sekarang ni kalau kita mau kahwin, antara syarat dia ialah kita kena buat saringan HIV. Memang ada sekarang. Ustaz dulu pun kena saringan HIV. Okey, baiklah, seterusnya hukum yang kelima ialah haram. Haram ialah bertujuan untuk menzalimi dan memudaratkan pasangannya. Dia kahwin bukan untuk tujuan ibadah. Dia mau untuk kahwin supaya dia boleh pukul. Tidak boleh, tidak boleh, haram. Baiklah murid-murid Ramadan sekarang kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan yang hikmah perkahwinan. Okey, apa hikmah perkahwinan? Yang pertama, memenuhi tuntutan batin yang merupakan fitrah manusia. Yang kedua, memelihara diri daripada keruntuhan akhlak dan pelbagai gejala sosial yang boleh mencemarkan maruah. Yang ketiga, memelihara keturunan yang baik untuk generasi akan datang. Yang keempat, mewujudkan ketenangan jiwa melalui hubungan cinta yang halal. Seterusnya, menghindari perbuatan seks secara bebas yang boleh membawa jangkitan penyakit. Yang keenam, menjalinkan hubungan persaudaraan melalui kedua-dua belah keluarga suami dan isteri. Ini ialah antara hikmah perkahwinan. Okey, murid-murid, seterusnya kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan. Golongan wanita yang haram dikahwini. Ini tidak boleh dikahwini ya. Ingat ni. Kita bukan semua perempuan dan lelaki ya, bukan semua perempuan kita boleh kahwini. Ada golongan yang kita tidak boleh kahwini. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, golongan wanita yang haram dikahwini ada dua jenis, iaitu haram sementara dan haram selama-lamanya. Haram sementara ni maksudnya ada penyebab untuk sementara saja. Tapi kalau haram selama-lamanya, daripada lahir sampailah kita mati, tidak boleh kita kahwin dengan perempuan yang dalam golongan ni. Yang pertama, persemendaan. Nanti kita akan tengok apa itu persemendaan. Keturunan dan penyusuan. Okeylah, baiklah murid-murid, kita teruskan lagi. Okey, kita tengok yang pertama, haram selama-lamanya. Tidak boleh selama-lamanya. Tidak boleh dikahwini ni ingat tu lelaki. Kena cari selain daripada wanita-wanita ni. Yang pertama, ibu. Ibu tak boleh lah. Yang kedua, nenek dan ke atas. Moyang kah? Okey, ketiga, anak perempuan. Anak perempuan sendiri. Mana boleh kahwin dengan anak perempuan sendiri kan? Cucu perempuan. Cucu perempuan maksudnya anak kepada anak kita lah. Tidak boleh anak yang perempuan lah. Okay, yang kelima, adik-beradik perempuan, seibu, sebapa atau sebapa atau seibu. Ini adik-beradik kita lah yang perempuan. Adik-beradik kita sendiri pula mau dikahwin. Okay, nombor 6, anak perempuan daripada adik-beradik lelaki atau adik-beradik perempuan sama ada seibu, sebapa atau seibu atau sebapa. Tadi adik-beradik perempuan kan. Ini anak perempuan daripada adik kita pula. Tidak boleh. Okey. Ibu saudara, makcik. Okey, sama ada makcik sebelah bapa kah, makcik sebelah ibu kah, tidak boleh. Okey, nenek saudara. Okey, nenek saudara itulah. Okey. Seterusnya, ini 8 golongan dalam kategori keturunan. Ini memang langsung tidak boleh kita kahwin. Langsung tidak boleh kahwin. Ada berlakukah? Allahu a'lam, Ustaz pun tidak pasti. Okey, seterusnya penyusuan. Penyusuan ni yang pertama, ibu susuan. Ibu susuan ni maksudnya ibu yang bukan ibu kita, bukan perempuan yang melahirkan kita, tetapi dia menyusukan kita. Dengan syarat dalam Imam Syafi'i dia kena bayi itu dia kena kenyang 5 kali. 5 kali. Macam mana tahu bayi itu kenyang? Minum susu kan. Ibu susuan dia itu minum sampai dia tertidur. Itu maksud dia kenyang pertama. Sampai 5 kali. Okey, yang kedua, ibu kepada ibu susuan ke atas. Nenek lah ni. Nenek. Ibu bagi suami ibu. Ibu bagi suami ibu susuan ke atas. Ini nenek juga sebelah bapa susuan lah. Anak-anak ibu susuan. Ini adik-beradik susuan tidak boleh. Anak-anak ibu susuan ni maksudnya adik-beradik lah. Adik-beradik susuan kira adik-beradik kamu. Macam adik-beradik betul. Sebab kenapa? Susu ibu itu darah. Jadi bila dalam darah kamu, dalam diri kamu sudah ada darah daripada ibu susuan. Jadi ibu susuan itu pun darah
mereka mengalir juga dalam anak-anak mereka. Jadi tidak boleh. Okey, anak-anak ibu susuan. Kemudian adik-beradik ibu susuan. Ini adik perempuan dia. Makcik lah, kira makcik lah. Tidak boleh. Yang keenam, anak saudara makcik susuan. Anak saudara daripada adik-beradik susuan. Ini tidak boleh. Ini macam anak buah lah. Anak buah. Adik-adik, kamu ada contoh ada kakak susuan atau adik susuan perempuan. Diorang ada adik, ada anak, minta maaf, ada anak perempuan. Tidak boleh. Tidak boleh. Adik-beradik ibu susuan, ini makcik-makcik dia lah. Okey, makcik susuan tadi ya. Dan adik-beradik bagi suami ibu susuan. Adik-beradik bagi suami ibu susuan pun tidak boleh. Okey ya. Suami maksudnya makcik sebelah suami, ibu bapa susuan tu. Okey, seterusnya persemendaan. Ini persemendaan ni ramai yang keliru. Persemendaan itu ialah tiri tiri. Ibu tiri dan ke atas. Ibu tiri dan ke atas. Okey. Ibu tiri ya. Yang pertama ibu tiri yang ke atas. Maksudnya ibu tiri, mamak tiri, nenek tiri ke atas. Tak boleh ya. Okey. Ibu mertua, ibu nasab atau susuan. Ini ibu mertua tak boleh. Bila kita berkahwin dengan isteri kita, ibu mertua kita. Kita tidak boleh kahwin dengan ibu mertua kita. Okey, ini haram selama-lamanya, tidak boleh ya. Yang ketiga, anak tiri apabila ibunya disetubuhi. Anak tiri apabila ibunya disetubuhi maksudnya disetubuhi maksudnya bapa kita kahwin dengan ibu tiri kita. Bila ibu bapa kita sudah berkahwin dengan ibu tiri kita, apabila mereka melakukan persetubuhan, maksudnya haramlah anak-anak tiri sebelah ibu tiri kita. Kalau dia ada anak perempuan, tidak boleh sudah kita berkahwin dengan anak perempuan. Haram selamanya, tidak boleh. Mentua perempuan dan ke bawah. Ini pentua perempuan lah. Okey ya. Baiklah murid-murid rahmat Allah sekalian, haram sementara. Yang terakhir untuk sesi kita hari ini, haram sementara pula. Apa itu haram sementara? Yang tadi kita sebutkan bincang tadi itu semua haram selamanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Langsung tidak boleh. Mati hidup semula pun tidak boleh. Haram sementara pula apa? Ini haram sementara ni ada harapan lagi sikit lah. Tapi tengok apa yang haram sementara tu. Yang pertama, perempuan musyrik sehingga dia masuk Islam. Ini kalau ada yang tertarik dengan seorang perempuan yang bukan Islam, dia tidak boleh berkahwin dengan perempuan tersebut sehinggalah perempuan tersebut masuk Islam. Yang kedua, isteri yang telah ditalak 3 sebelum dia berkahwin, kemudian bercerai dan habis tempoh iddah dengan suami baru. Ini istilah kalau dalam masyarakat kita dipanggil Cina buta. Ataupun Pak Sanggup pun ada juga. Ya. Yang ketiga, mengahwini perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri dalam satu masa. Contoh isteri kita dengan adik-beradik dia. Dia ada adik perempuan. Kita mau kahwin dengan dua-dua sekali. Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali lah. Contohlah isteri kita sudah meninggal. Kebetulan adik perempuan dia lagi masih bujang. Dia tidak mau kahwin. Bolehlah. Tapi dalam masa kita berkahwin dengan isteri kita, haram bagi kita berkahwin dengan adik-beradik perempuan dia. Okey. Yang keempat ni perempuan yang masih isteri orang, tidak bolehlah, jangan pandai-pandai cari isteri orang. Banyak perempuan lain dicari juga isteri orang. Okey, ini haram sementara. Okeylah murid-murid Ramadan sekalian, itulah 4 golongan dalam haram sementara. Yang lain semua itu yang tadi kita sudah bincang, yang pertama tadi itu golongan yang haram selamanya. Jadi carilah perempuan yang selain daripada golongan yang pertama tadi dan yang haram sementara ni. Paling senang kita cari yang tidak ada kaitan sama kita. Bukan tidak ada kaitan lah, mungkin kalau saudara jauh itu boleh. Dalam tadi kan, dalam setulas tadi, dalam golongan yang haram selamanya, tidak ada disebut sepupu kan. Maksudnya sepupu, kita boleh berkahwin dengan sepupu. Tapi yang baiknya kita carilah yang jauh daripada hubungan keluarga kita. Kenapa? Yang pertama supaya kita punya silaturahim itu luas. Keluarga kita bertambah besar. Okay? Bukan tidak boleh kahwin dengan sepupu, boleh. Tetapi kadang-kadang antara keburukan dia, kita akan yang disebut ialah mewarisi penyakit keturunan kan. Sepupu itu kira keturunan lagi. Sepupu ni maksudnya adik-beradik bapa kita, pakcik kita, adik dia, anak dia. Dia tidak boleh. Jadi sekat itu saja untuk part yang pertama ini. Oleh sebab tajuk ini panjang, kita akan sambung lagi part yang kedua nanti dengan rukun nikah yang seterusnya lah. Ya, rukun nikah dan seterusnya. Jadi sekali itu sahaja. Ini rukun nikah sementara. Untuk yang mau menikah sudah ni. Jadi kita akan
bertemu lagi pada part yang kedua nanti. Part yang kedua nanti kita akan membincangkan rukun-rukun nikah dan perkara-perkara penting lain dalam dalam pernikahan ini atau perkahwinan ini. Jadi sekian saja untuk hari ini murid-murid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.